Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syahdulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati pengurusi Surau Ihsaniyah, Tuan Haji Abdul Razak, juga yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Zia, ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya. Maka pada subuh ini kali lagi kita bersama-sama salat subuh berjemaah, dan seterusnya dalam langkah pertama pada pagi ini ialah kita menambah ilmu, okay? Mencari dan menambah ilmu. Itu adalah yang terbaiklah di dalam amalan salih kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita teruskan lagi di mana yang menyambung pada yang minggu lepas, iaitu kita memulakan dengan ayat Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Terjemahan orang dulu, barang siapa memperbuatkan setimbang semut yang kecil akan kebajikan. Dia sebut setimbang semut. Sekarang ni ada lagi lebih kecil daripada semut, kan? Setimbang semut yang kecil akan kebajikan, iaitu membuat kebajikan yang sangat kecil, ya. Nescaya melihat ia akan dia. Nescaya melihat ia akan dia. Dia akan dilihatkan besok di hari akhirat. Sebanyak sekecil mana pun amalan kebajikan kita itu, Allah akan tunjukkan besok di hari akhirat. Okay? Walaupun kita dah lupa, kita tak ingat dah. Dan barang siapa membuatkan kejahatan setimbang semut yang kecil, akan kejahatan nescaya melihat ia akan dia. Yang ni pada demikian itu hari. Maknanya di hari akhirat besok akan ditunjukkan juga kejahatan yang dia buat, walau sekecil mana sekalipun. Okay? Ini firman Allah dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita baca ayat ini, kita jangan lupa antara firman Allah ialah innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Janji ini akan sampai, tuan-tuan. Hari ini kita boleh menutup kejahatan walaupun kecil, tetapi di akhirat besok semuanya akan dipamerkan, okay? Akan dilihatkan, bukan saja kepada diri kita, tetapi juga akan kepada semua, okay? Yang hidup, yang ada di akhirat besok, di mahsyar besok, tuan-tuan dan puan. Kemudian, dan dibalaskan segala amal yang baik dengan syurga. Amal yang baik akan dibalas dengan syurga. Okay? Apa dia syurga? Iaitu segala nikmat, okay, yang Allah kurniakan dalam syurga itu. Dan nikmat itu, okay, melebihi daripada nikmat yang kita ada kat dunia ni, dan lebih-lebih lagi lah, tuan-tuan. Okay? Sebab itu Rasulullah kata, bila Rasulullah ditanya, bagaimana ya Rasulullah keadaan syurga? Pada penglihatan Rasulullah SAW, maka Rasulullah jawab, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil insan. Itu saja jawapan Rasulullah. Mala ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga.
wala khatara fi qalbil insan, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di dalam hati manusia. Ala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil insan. Itulah gambaran syurga. Sebab tu tak boleh buat syurga kat dunia ni. Sebab di dunia kalau kita buat syurga, dia akan berhadapan dengan masalah-masalah. Masalah kehidupan lah. Sama sekali kalau kita buat syurga tu, walaupun masa muda mungkin kita menikmati syurga yang kita reka sendiri, tapi masa tua, benda-benda yang dinikmati itu tidak lagi merupakan nikmat bila kita dah tua lah. Bila dah tua ni semua nikmat semakin berancur-ancur ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekaligus. Kalau sekaligus, qalu lah. Kalau Tuhan tarik sekaligus nikmat yang ada pada diri kita dan juga pada dunia keliling kita, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bila nikmat semua dah ditarik sekaligus. Itu yang kata mati apa? Mati mengejut, mati apa lagi yang ada dalam kes-kes kematian yang tak diketahui sebabnya. Iaitu dibalaskan segala amal yang baik bila kita melakukan kebaikan dengan syurga, iaitu negeri yang ada padanya segala nikmat Allah yang berkekalan. Negeri, bukannya bilik syurga ni. Negeri bukannya bilik hotel 5 bintang, 7 bintang ke, tak. Sebuah negeri. Sebab itu dalam Quran Allah sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Segeralah kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon syurga. Syurga tu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan baik kita. Arduhas samawati wal ard, yang seluas langit dan bumi ini, tuan-tuan. Seluas langit dan bumi ini. Di akhirat besok, kalau kita dapat syurga tu seluas langit dan bumi. Nikmat yang berkekalan. Tiada baginya keputusan selama-lamanya, kekal dan tak habis-habis. Tak ada keputusan, maknanya tak ada habis-habis lah nikmat syurga ni. Nikmat yang ada kat dunia ni habis tak? Habis kan? Nikmat muda berapa kali? Sekali dia semua hidup. Nikmat apa yang berkali-kali? Nikmat kenyang. Sekali makan dah kenyang, lepas tu lapar balik, kenyang. Makan balik, kenyang balik. Sebab nikmat tu ada keputusan dia. Dia bukan selama-lamanya. Kalau sekali makan kenyang, tak payahlah kita kerja ni. Ataupun sekali minum hilang dahaga macam telaga Kausar di akhirat besok. Allah kurniakan pada Rasulullah SAW dan pada Nabi-Nabi yang lain haud, telaga Kausar. Sekali minum hilang dah dahaga selama-lamanya. Itu syurga ataupun itu nikmat Allah di akhirat besok. Di akhirat tak sama dengan di dunia. Syurga itu iaitu negeri yang ada padanya segala nikmat Allah yang berkekalan, tiada baginya keputusan selama-lamanya, tak habis-habis. Lagi ciri-ciri syurga pula, lagi negeri yang ada padanya barang yang disukai akan dia oleh nafsu. Di syurga itu apa yang kita nak di dunia ni tak dapat, tapi akan dapat di syurga. Bukan semua apa yang kita nak dapat di dunia ini mengikut nafsu kita lah. Nafsu kita ataupun mengikut kemahuan kita yang kita nak dapat ke dunia ini, yang tak dapat di dunia ini nanti akan dapat di syurga. Apa yang tuan-tuan bayang yang kita dapat ke dunia ni? Susah kan? Nak pergi masa ni, nak raya pun susah, jam. Kita bayangkan dah kalau dapat helikopter sebuah ni. Tak adalah kena jam. Cepatlah satu keluarga kita berjalan sana sini. Itu nafsu kan? Itu angan-angan kita ataupun nafsu kita. Tapi di akhirat besok, apa yang kita tak dapat kat dunia, dapat di akhirat. Bukan saja sebuah helikopter ke, sebuah kapal terbang jet persendirian ke. Hari ni jet persendirian siapa yang dapat? Siapa dapat jet persendirian sekarang ni?
orang-orang yang korporat-korporat yang kaya-kaya, ya. Macam Sultan Brunei itu salah tanya lagi, ya, berapa banyak kereta dia, berapa banyak jet dia, ya. Tapi kalau ada satu di taman ni ada satu apa? Seorang ada helikopter lah kat taman ni. View lah sebuah taman ni. Betul tak? Dia nak turun, mana nak turun? Mana nak landing? Helikopter ni. Ada tempat kan? Ada tempat dia. Mungkin orang yang punya helikopter tu orang yang paling kaya sekali. Dan dia buat rumah dia, atas rumah dia ada sutuh apa ni? Dataran di atas rumah dia tu. Yang boleh landing kat situ. Dia naik helikopter, naik situ, dah turun pun turun kat situ. Itu angan-angan kita di dunia. Dan ada juga orang yang angan-angan saja di dunia, dia boleh capai kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan lupa tuan-tuan, kita dulu baca angan-angan apa? Angan-angan Majinin. Sudahnya dia jatuh daripada pokok kelapa. Angan-angan Majinin, ya. Sebab orang kita ni banyak kuat berangan-angan. Sebab tu bila ada sesuatu yang mustahil ataupun tidak boleh dirasakan dapat, maka dipanggillah angan-angan Majinin. Okay? Akhirnya dia jatuh pokok kelapa. Okay? Tapi di syurga tak ada angan-angan, tuan-tuan. Apa yang terdetik di hati kita, Allah akan sampaikan. InsyaAllah. Okay? Mana-mana makanan yang kita tak pernah rasa di dunia ini, yang kita nak rasa tapi tak dapat, maka di dalam akhirat besok, di syurga besok kita dapat. Terdetik di hati kita, dia pun sampai. Ini yang Allah janjikan di syurga, ya. Nikmat Allah berkekalan. Yang ada pada lagi negeri yang ada padanya barang yang disukai akan dia oleh nafsu, dan segala barang yang sedap rasanya. Sedap, semua sedap lah tuan-tuan di syurga ni. Hari ni apa yang paling sedap sekali kat je? Kat dunia ni lah. Nasi biryani, dah apa dah. Nasi biryani, nasi goreng kampung ni dah ada apa dah. Ada lagi, ya. Yang kita tak tahu, yang tak dihidangkan di Malaysia tetapi dihidangkan di luar negara dan sebagainya. Itu pun kita akan dapat besok di syurga, tuan-tuan. Okay. Iaitu segala barang yang sedap rasanya, negeri yang ada padanya barang yang tiada pernah memandangkan dia oleh dua mata, dan yang tiada pernah mendengarkan seumpamanya oleh dua telinga. Okay. Tadi yang saya sebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbil insan. Itulah syurga. Nak digambarkan macam mana kehidupan di syurga, ya, Rasulullah pun tak dapat nak gambarkan, sebab Rasulullah sebenarnya sebut sesuatu yang tak dapat dilihat oleh mata, tak dapat didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia, ya. Dan dibalaskan segala amal yang jahat dengan neraka. Segala amal kejahatan yang kita buat di dalam dunia ini, walaupun sebesar semut, walaupun kecil, lebih kecil lagi daripada itu, ya, dengan neraka. Neraka ni dalam bahasa Arab disebut narun. Sebab itu dalam zikir dan doa kita selepas sembahyang, Allahumma ajirna minan nar. Apa dia nar? Nar ni neraka. Nar juga maknanya api. Narun, api. Ya? Iaitu penjara keseksaan yang berkekalan selama-lamanya. Itulah neraka. Penjara yang diseksakan selama-lamanya, bukan sementara. Tapi ada juga orang di dunia ni dipenjarakan seumur hidup. Ya? Menjaga seumur hidup. Kemudian diampunkan, kemudian keluar. Tak selama-lamanya. Tapi neraka selama-lamanya, terutama sekali kepada orang-orang kafir. Selama-lamanya orang kafir ni, kita sebut kafir ke kafir? Sebut bahasa Arab pun nak kena betul. Kaf tu huruf kecil, ka. Fa tu, fa apa?
Yang bukan pa bahasa Melayu titik 3 dia titik 1 fa yang keluar nafas kita kat situ. Fa kafir. Tapi bila dah marah tak ada nak sebut makhraj betul lah. Kafir. Tak ada dah. Kafir. Ya tak? Tu dah marah lah tu. Ya. Siksaan yang berkeran selama-lamanya yang tiada baginya kesudahan penjara. Ya. Tak ada kesudahan dalam penjara ni. Berbagai-bagai. Ya. Lari tepi penjara. Nampak macam cantik di luar tepi penjara, di tepi penjara, di tepi neraka itu pun macam-macam ada. Kalau jengking ada, singa ada, ya. Binatang-binatang buas yang lain ada, ular ada, lagi. Masuk dalam neraka, api. Seksa lah. Ya. Keseksaan yang tidak berkesudahan. Segala bagi keseksaan dan segala bagi kesakitan, semua ada situ. Ya. Sakit dan seksa. Ya. Yang tiada terlintas atas hati seseorang. Tak terlintas kita sakit-sakit yang ada dalam neraka ni. Dan keseksaan ni tak terlintas di hati kita. Kalau kita pernah tanya orang yang masuk penjara di mana tu? Penjara bawah tanah ke, penjara yang mereka tahan orang-orang yang disyaki sebagai teroris ke, dia simpan dalam penjara dia tu. Itu pun satu seksa dunia lah, tapi berkesudahan. Dia tidak berkekalan. Apa sudahnya? Sudahnya menderita, sakit dan mati. Habislah. Tapi neraka di akhirat, ya, sakit dan seksa tetapi berkekalan, tak mati-mati, tuan-tuan. Itu seksa neraka. Dan tiada disangkakan, tak boleh diduga bagaimana rupanya seksa neraka ni. Tak dapat diduga lah, ya. Tak dapat kita nak gambarkan, ya. Begitu juga dengan syurga, nikmatnya tak dapat digambarkan. Seksa di neraka pun tak dapat digambarkan. Sebab dia adalah di alam yang lain, alam akhirat yang berkekalan. Tak dapat kita nak gambarkan, nak samakan dengan kehidupan kita kat dunia ni, tak dapat, tuan-tuan. Hanya itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Tuhanku, ya. Hai ni apa ni? Ya Allah, itu biasalah kita. Kalau hai Tuhanku, kalau kita sebut dalam bahasa yang halus dan baik, ya Allah, ya, Allahumma apa? Ya Allah, ya Tuhanku, ya. Di sini dia hai dia. Kita panggil kawan-kawan, ya, hai Tuhanku. Ya tak? Ada wahai ke? Tak ada. Ada wahai ke? Tak ada kan? Macam dalam Quran tu, ya ayuhan nas. Itu boleh terjemahkan, wahai manusia. Ya ayuhan nas, ittaqullah. Wahai manusia, takutlah kepada Allah. Yang ni, hai Tuhanku, lindungkan daku daripadanya, ya Allah. Ini yang kita minta perlindungan setiap hari. Allahumma ajirna minan nar. Sebutlah betul-betul. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ajirna. Apa nak ajirna? Jauhkanlah kami minan nar, daripada neraka. Ajirna. Itu bahasa yang halus, ajirna minan nar. Ada lagi bahasa yang biasalah, Allahumma ab'idna, ya? Jauhkanlah kami daripada neraka. Akribna, dekatkanlah kami kepada syurga, ya. Ajirna lagi haluslah dalam doa kita pada Allah SWT, doa yang halus, ya, bahasa dia. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, dan setengah daripada yang dikhabarkan, wajib kita percaya haud Nabi SAW. Haudun. Haud. Haud. Apa dia haud? Yakni kolam yang besar di dalam syurga. Kolam yang besar.
dalam kitab Kematian dan Alam Akhirat karangan Imam Qurtubi, dia kata kolam yang besar tu daripada Kaabah sampailah Palestin, sampailah ke Palestin, besarnya kolam tersebut. Okay. Itu di mana? Di apa? Di dalam syurga. Besarnya kolam itu. Okay. Mengikut pendapat ulama, besarnya, lebarnya, panjangnya di antara Kaabah sampailah ke Baitul Muqaddis, ke Palestin. Seolah-olah dia nak bagi tahu kita, okay. Bila berlaku Isra' dan Mi'raj, Rasulullah di apa kan? Dijalankan. Subhanallazi asra. Asra tu dijalankan oleh Allah, bukan Rasulullah sendiri berjalan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itulah jauhnya. Yang orang kafir musyrikin tak percaya sebab mereka terpaksa berjalan selama berapa lama? Sebulan baru sampai daripada Mekah sampai ke Baitul Muqaddis. Tapi Rasulullah tak sampai satu malam. Lepas Isyak balik ke Mekah sebelum subuh. Berapa jam? Isyak berapa? Lepas Isyak, bukan waktu Isyak. Lepas Isyak pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 5. Lebih kurang 8 jam waktu bekerja. Ya? 8 jam. Pergi dan balik. Kita pergi Mekah berapa jam? Daripada Kuala Lumpur ke Lahir. 8 jam juga kan? 7 jam setengah, 8 jam. Ya? Sarapan pagi di KLIA, makan tengah hari di Mekah. Hari zaman sekarang kita ni lah. Ya? Kalau kita ceritakan pada orang zaman Rasulullah dulu, dia orang tak percaya. Tapi dah berapa ribu tahun dah baru dapat macam tu. 1400 tahun baru manusia hari ni mereka teknologi moden yang boleh, ya, berjalan cepat dan lalu cepat sampai ke satu tempat tu dalam tempoh yang sedikit, tempoh yang cepat. Ya. Sedangkan zaman Rasulullah dulu, Rasulullah dah dijalankan dengan cepat. Zaman Rasulullah dulu dah ada dah. Rasulullah dah berjalan di Asra yang dijalankan di Masjidil Haram sampai Baitul Muqaddis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, turun balik dalam tempoh 8 jam. Dah lagi laju daripada sekarang. Sekarang sampai tak ke angkasa lepas? Sampai tak? Langit berapa sampai? Yang hari ni lah angkasawan. Langit ke apa? Langit pertama pun tak sampai. Okay? Langit dunia pun tak sampai. Malaikat turun pada malam, pada 1/3 akhir malam besok. Ya, Allah akan turun ke langit dunia. Dalam satu hadis menyebutkan Allah akan turun ke langit dunia pada 1/3 akhir malam tu untuk mendengar permohonan, doa, permintaan daripada hamba-Nya, dan semuanya akan dimakbulkan. 1/3 akhir malam. Okay? Tempat tu pun manusia tak sampai, tuan-tuan. Sebab manusia ni hanya diletakkan di bumi sahaja. Tak payahlah nak sampai ke bintang marikh, nak duduk, nak meneroka alam baru di bulan dan sebagainya. Itu Allah dah tentukan pada makhluk yang lain. Kita adalah diletakkan di bumi ini. Ya? Dalam mana satu firman Allah menyebutkan, maka diturunkanlah Nabi Adam dan Iblis diturunkan di bumi, dan mereka akan berseteru antara satu sama lain, dan Iblis akan cuba mempengaruhi manusia yang hidup di bumi ini. Pada mula dia turun dulu sampailah hari ini, tuan-tuan. Kita duduk kat bumi. Tapi kalau lepas orang dua angkasawan tu naik ke bulan, naik ke bintang tu, itu bukan makna semua orang boleh lepas. Belanjanya berapa? Rasulullah Isra' Mi'raj berapa belanja dia? Tak ada. Pakai baju kalis apa? Baju-baju yang kalis daripada
kesejukan dan sebagainya. Tak ada, Rasulullah tak pakai baju-baju tu semua, tak ada, tak ada apa, tak ada besar belanja pun. Doktor apa ni, Muzaffar Shah, berapa belanja dia? Juta untuk sampai ke, tu pun tumpang ke penerbang orang, jet orang kan, tumpang. Kita tak buat sendiri, kita tumpang je pun dah mahal belanja dia. Kalau buat sendiri, konolah gadaikan sebuah negeri untuk buat satu jet ataupun satu kapal angkasa untuk pergi ke angkasa, punya mahal harga dia. Tapi negara kita tak mampu. Yang mampu ialah mereka mampu. Negara-negara barat tu sebahagiannya adalah mampu. Negara-negara dunia ketiga macam kita tak mampu nak buat kapal angkasa ni. Sebab apa? Kalau kita buat kapal angkasa, ramai tak makan. Duit habis kat situ je. Habis duit nak buat kapal angkasa, nak melatih angkasawan-angkasawan ni, semua pakai duit. Ada banyak lagi tanggungjawab kita yang kita nak lunaskan di dunia ini. Itu utama sekali untuk orang ramai, masyarakat dan sebagainya, tuan ya. Dan dia ni ada setengah yang diperkhabarkan wajib kita percaya Hud Nabi SAW, yakni kolam yang besar di dalam syurga yang diberikan dia kepada Nabi kita SAW, yang ada buminya. Bumi kolam tu pula macam mana? Seperti perak, dan warna airnya putih seperti laban. Apa dia laban? Laban seperti susu. Ya. Airnya putih seperti susu. Buminya seperti perak. Warnanya, airnya putih seperti laban, dan baunya lebih harum daripada kasturi. Itulah dia Telaga Kausar. Bacalah surah Al-Kausar selalu. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Telaga Kausar. Mudah-mudahan besok di akhirat kita dapat minum air Telaga Kausar ni. Orang yang selalu menyebut nama Rasulullah SAW, berselawat kepada Rasulullah SAW, insya-Allah akan dapat minum air Telaga Kausar ni. Yang harumnya lebih harum daripada kasturi. Kasturi ni apa, tuan? Apa binatang apa tu? Yang mengeluarkan kasturi tu? Kijang. Wangi lebih daripada kasturi. Dan segala penyeboknya. Apa arti penyebok ni? Segala gayungnya. Dulu orang tu buat penyebok. Segala gayungnya. Sama lah kan. Gayung. Kita nak cebok Telaga Kausar tu terlebih banyak daripada bintang di langit. Banyaknya penyeboknya. Sebab apa? Makhluk terlalu ramai. Jadi sama macam kita hari ni, kita duduk atas dunia ni, kita tengok bintang, boleh kira tak? Dapat kira tak bintang? Tak dapat. Berjuta-juta bintang, cuma kita sebut berjuta-juta je lah. Lebih banyak daripada bintang di langit penyeboknya, bukan penyibuknya, penyeboknya. Barang siapa dapat minum daripadanya tiada dahaga selama-lamanya. Inilah kelebihan Telaga Kausar. Dapat minum air Telaga Kausar ni, kita tidak akan dahaga selama-lamanya. Tak payah lagi beli. Kalau dunia ni kita beli air apa? Air mineral tu taklah sebotol dua botol kat kereta kita minum nak. Habis tak lagi, cari lagi, beli lagi. Tapi besok sekali dia minum. Telaga Kausar tu cukup. Cukup sampai bila? Selama-lamanya lah. Sebab tak ada kematian lagi di akhirat, tak ada mati.
Kalau kita kat dunia kita cukup sampailah hujung hayat, mati baru habis. Tak, di akhirat tak ada. Tak ada cerita hujung hayat, tak ada cerita kematian, tak ada cerita apa? Penghujung kehidupan tak ada. Tak ada lagi cerita tu semua. Cerita baru. Di akhirat cerita baru. Kisah baru. Ya, semua yang kita hidup kat dunia ni hanyalah merupakan bayang-bayang saja, tuan-tuan. Ni bayang-bayang je ni. Hari ni kita tengok macam ni, besok kita tak tengok yang serupa seperti mana yang kita tengok hari ni. Tak serupa. Apa yang kita makan hari ni, besok sama tak apa yang kita makan? Besok tak sama. Okay? Walaupun kita makan mi hun goreng hari ni ke ataupun kuih tiaw goreng ke hari ni, kita makan besok walaupun kuih tiaw goreng besok tapi tak sama dengan yang kita makan hari ni. Itu dikatakan bayang-bayang. Kalau sama je, kalau sama semalam dengan hari ni sampai 200 ke apa? Sampai kita ketua sama je benda. Saya pernah tengok orang pakai baju sama je. Daripada dia muda sampai ketua baju tu dia pakai, ada tak? Tapi saya pernah tengok. Dia tak ada pakai baju lain. Ada seorang kawan saya, tuan-tuan kenal lah kan. Dah meninggal dah. Ya. Siapa yang pernah jumpa dia dulu. Ya. Dia pakai baju hitam je. Pergi mesyuarat pun pakai baju hitam je. Dia pengetua. Ingat kan? Pergi sekolah dia tak ada kereta, tak ada apa, naik basikal. Pengetua sekolah. Okay? Dia naik basikal je. Dia pencen 52 ke pencen. Okay? Dia ditukarkan ke sekolah menengah di Selangor. Kemudian saya pergi ziarah dia. Okay? 2 minggu kemudian dia meninggal. Sebab terlalu rigid sangat. Apa benda yang dia nak jaga diri dia, nak makan ke apa ke, ya. Dia tak mau tukar-tukar. Tapi memang hebatlah dia. Pakaian tak tukar, baju hitam, tahu pula tak tukar baju hitam dia. Tapi rumah dia buat sendiri. Banglo dia buat sendiri. Dia tukang sendiri. Dia pengetua sekolah. Tuan-tuan tahu lah ni siapa dia. Ya. Tapi dia meninggal dalam umur 50-an lebih lah. Ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dapat minum air telaga Kausar ni, kita tak akan dahaga selama-lamanya. Ya. Dan setengah daripada yang dikhabarkan, wajib kita i'tiqad. I'tiqad ni mana-mana i'tiqad, yakin dan percaya bahawa ada mizan. Mizan, apa mizan? Alat pertimbangan. Ya. Dulu kalau belajar di mana? Di pondok, dia nak gambarkan mizan tu, neraca tu macam dacing apa? Kodak India tu. Tak batu sebelah. Itu mizan lah. Itu dikatakan mizan. Itu alat penimbang. Neraca segala amalan, itu mizan. Wajib kita yakin dan percaya bahawa besok di akhirat ada mizan, iaitu neraca, itu alat penimbang segala amalan. Bolehkah ditimbang amalan tuan? Dia barang ke ataupun benda ke nak ditimbang? Sebab orang Mu'tazilah kata mana boleh timbang amalan, dia bukan benda, dia bukan material. Boleh tak ditimbang amalan? Di akhirat boleh. Sebab tu dia jadi berat, jadi ringan. Ya? Ditimbang. Dengan amalan kita itu akan ditimbang. Dan di amalan kita ditimbang adalah apabila selesai daripada diperiksa akan segala amalan manusia. Ya? Apabila selesai daripada diperiksa akan segala amalan manusia, ditimbangkan dia supaya terbuka dan nyata bagi tiap-tiap seorang kadar amalan dia.
Apa tujuan ditimbang amalan? Nak tahu berapa banyak amalan kita. Ya. Semasa hidup kita kat dunia ni, kita hidup kat dunia tak sama. Ada orang 60, 50, 40 pun ada. 70, 80 pun ada. 90 pun ada. Tapi amalan tak sama. Bila ditimbang besok tak sama. Ya. Tak sama berat. Walaupun kita hidup lebih panjang pada orang lain, tapi mungkin amalan kita sikit daripada orang yang pendek umur dia. Tak sama. Sebab tu janganlah kita fikir umur panjang tapi amalan sikit apa. Tapi lagi bahayalah kalau umur pendek, amalan pendek. Amalan pun sikit, lagi bahaya. Umur dah pendek. Amalan pun sikit. Itu kerugian yang amat besar lah. Tapi kalau umur panjang, amalan sikit, lagi rugi. Umur panjang sampai 85 tapi amalan sikit. Sebab tu besok di mizan, ditimbang. Berapa? Banyak mana amalan yang kita dah lakukan daripada kebaikan dan kejahatan di dunia ini akan dibukakan, ya? Di akhirat besok semua kena buka balik, tuan-tuan. Fail kena buka baliklah, ya. Jadi yang kita harap bila kita dah mati semuanya dilupakan tak. Sebab itu bila kita dah mati, kita terus bagi pahala kepada mereka-mereka yang dah mati. Siapa ada yang boleh meneruskan memberi pahala kepada orang-orang yang dah meninggal dunia ini, seperti datuk kita, ayah kita, ibu kita, anak-anak yang salih, waladun salihun yad'u lahu. Anak yang salih yang mendoakannya. Tapi anak salih tak doa pun tak jadi. Adakah anak salih tak mendoakan ibu bapa dia? Tak nama salih, ya. Kalau dia tak doakan, dia tak ada makan salih. Sekurang-kurangnya bila kita lepas sembahyang kita doakan apa? Rabbighfirli, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, ataupun wali walidaina, wali ummahatina, wali jaddatina, wa jaddatina, wali masyaikhina, wal jami'il. Doakan semua orang, tuan-tuan. Terutama sekali doakan siapa? Ibu bapa kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, wa li ummahatina, wa li ajdadina, wa jaddatina, wa li masyaikhina. Masyaikh ni siapa? Siapa dia masyaikh? Syekh ni. Tuan-tuan guru. Wali masyaikhina. Ketua-ketua kita yang adil, itu syekh, ya. Ada orang nak dapat gelaran syekh ni. Dia nak kena panggil syekh pun ada. Ya. Sebab syekh ni adalah orang yang, kalau di negara Arab, syekh ni adalah ketua kemah. Di tengah-tengah padang pasir itu dipanggil syekh. Orang yang tarik unta pun dipanggil syekh. Ya. Tapi maksud biasanya ialah syekh ni adalah orang yang dimuliakan dalam masyarakat, yang melakukan kebaikan, ya. Wali masyarakat dan datuk nenek moyang kita doakan, ya. Jangan kedekut doakan, ya. Lepas kita solat, ya. Jadi amalan baik dan amalan jahat kita akan ditimbang. Maka barang siapa yang berat amalan kebajikannya, diunjukkan surat amalannya kepada tangan kanannya. Jaga tangan kanan kita ni. Kalau di akhirat besok dapat sesuatu daripada tangan kanan, itu adalah amalan kebaikan kita. Lain tak ada di akhirat besok. Kita bukan dapat surat tangan kanan, bukan dapat buah-buahan tangan kanan, bukan dapat emas apa permata tangan kanan. Kita dapat surat amalan kita je. Datang sampai tangan kanan kita. Maka dapatlah baginya kesukaan hati dan kemenangan yang amat besar dan nikmat yang berkekalan, ya. Itulah dia yang paling suka sekali di akhirat besok, bila dapat amalan di sebelah tangan kanan. Tetapi yang paling sedih sekali bila dapat amalan di sebelah tangan kiri, maka rugilah ia dan duka cita ia kerana dapat celaka badannya. Dan apalah guna menyesal ketika itu? Hanya rahmat Allah jua. Allahumma arhamni bi rahmatika. Tak ada guna menyesal. Sebab itu kena sesal dahulu. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna. Ada ni dalam ni, ya. Sesal kemudian tidak berguna, ya. Dan sebab itulah kita berdoa, Allahumma arhamni bi rahmatika.
ya arhamar rahimin. Habis masalah kan? Ha? Dah. Cukuplah setakat ni, ya. Cukuplah setakat ni. Mudah-mudahan ya kita dapat tahu bahawa besok ada Telaga Kausar. Ya. Jangan gali pergi belakang rumah, ini Telaga Kausar saya ni. Boleh tak? Tak boleh. Di Maghribi hari itu telaga apa? Budak tu jatuh. Rayyan. Raihan nama dia. Rayyan ke? Oh Rayyan, ya Rayyan. Bukan Raihan, Rayyan. Okay. 5 hari dalam pergi, 4 hari dalam pergi tu. Hidup. Sampai bila naik, dia pun matilah lepas tu. So hospital matilah. Jadi inilah. 5 tahun dia hidup. Usia dia 5 tahun. Usia dia 5 tahun. Kemudian dalam pergi tu 5 hari meninggal dunia. Itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh buat apa-apa. Okey. Sekali itu lalu tuan-tuan dan puan, moga Allah SWT memberkati kehidupan kita dan mengenyangkan taufik dan hidayah bagi kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين في عبادة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.